سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا رب زدنا علما وهداية نسأل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا من نعرف بأوامرك وأنا من ملائكة المقربين المخلصين وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسباب رحمتك رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وعقدة من لساننا قال الشيخ المصطفى تعالى نفعنا بالدارين sekian. Maka jika yakin ia akan keluar yakni tahur. Tak baca dah. Maka jika yakin ia akan keduanya. Kita ulang balik. yakni tahur dan hadas. Seperti adalah keduanya daripada kemudian seperti adalah keduanya daripadanya kemudian daripada fajar. Dan jahil ia yang dahulu daripada keduanya. Maka lawan barang yang dahulu daripada keduanya diambil dengan dia. Maka jika ada dahulu daripada keduanya berhadas, maka sekarang ia suci, yakni berwudu. Sama ada beradat ia tajdid wudu atau tiada. Kerana bahawasanya ia yakin dan syak ia pada yang mengakad. Pada yang mengakatkan gitu. Dan syak ia pada yang mengakatkan dia. Dan asalnya tiada yang mengakatkan dia. Tengok. Dia katanya maka jika yakin ia akan keduanya. Yakin tahur keduanya yakni tahur dan berhadas. Contohnya seperti adalah keduanya tahur dan berhadas daripadanya ini berlaku daripada seorang kemudian daripada fajar. Kemudian daripada fajar kepada solat subuh lah. Dan jahil ia akan yang dahulu. Tapi yakin kedua kata dia tu ada berhadas, ada mengambil wudu.
Dan jahil ia mana dia tak tahu, dia tak ingat. Yang dahulu daripada keduanya tahur dan berhadas. Maka kaedahnya, cara dianya, maka lawan barang yang dahulu daripada keduanya. Maka lawan bagi barang yang dahulu daripada keduanya diambil dengan dia. Jadi kita ambil lawan bagi yang sebelum pada kedua. Dua yang kita yakin. Tengok tafsir dia. Maka jika ada dahulu daripada keduanya berhadas, maka sekarang ia suci. Ia bersuci, yakni berwudu. Mana ada wudu. Sama ada ia beradat, ia tajdid wudu atau tiada. Kenapa? Kerana bahawasanya ia yakin. Kerana bahawasanya ia tahur. Bersuci. Bersuci atau berwudu. Yakin. Dan syak ia pada yang mengakatkan dia akan suci. Tengok dia katanya, maka jika ada dahulu daripada keduanya. Jadi kaedahnya, cara dianya, apabila kita ni yakin kedua-dua. Yakin kata berhadas, yakin kata kita ni ada ambil wudu. Maka yakin kedua-dua. Tetapi dia tak tahu yang mana yang dahulu daripada keduanya. Ambil wuduk dulu ke berhadas dulu. Tapi yakin kata kedua-dua tu ada berlaku. Yakin katanya kedua-dua tu ada berlaku, tapi yang mana dulu. Maka tengok. Maka cara dianya, kaedah dianya ialah kita ambil lawan bagi yang dahulu daripada kedua. Kita ambil, jadi maknanya kita buat keputusan dengan yang lawan bagi yang sebelum pada kedua. Dua mana? Dua tahur, ialah tahur dan berhadas yang yakin itu. Tengok, maka dia katanya, maka jika ada dahulu daripada keduanya berhadas. Jadi maknanya kita kena cari, ingatlah, belum pada kedua tu kita dalam keadaan mana? Belum pada kedua tu kita dalam keadaan mana? Maka sekiranya kalau belum pada kedua tu kita dalam keadaan berhadas, maka kita ambil lawan. Maka sekarang ia bersuci, yakni berwudu. Sama ada beradat ia tajdidkan wudu atau tiada. Maka sebab apakah boleh katanya sekarang kita bersuci?
kita ada wuduk kerana bahawasanya ia bersuci itu yakin. Bersuci itu yakin dan syak ia pada yang mengakatkan suci. Mana syak pada yang membatalkan dia akan yang suci. Maka kalau begitu tilik kepada asal dan asalnya tiada yang mengakatkan dia. Gitu. Jadi misal yang dibuat misal kemarinnya, tapi dalam kitab tu dia katanya seperti adalah keduanya kemudian daripada fajar, kemudian daripada solat subuh. Tapi kita nak ambil apa dia? Belum pada kedua tu kita berhadas. Kita ingat katanya kita berhadas. Jadi selepas pada solat subuhnya kita tidur. Selepas pada solat subuhnya kita tidur. Memanglah ketika tidur tu batal lah wuduk. Tidur dengan secara batal wuduk lah. Tidur tidak tetap. Kemudian selepas pada bangkit. Selepas pada bangkit daripada tidur. Selepas pada bangkit kita katanya tidur 10 minit ke setengah jam ke katalah. Kemudian sampai waktunya sekarang dah pukul 10 pagi masalah. Sampai sekarang misalnya jam dah 10 pagi masalah. Maka kita nak solat duha lah. Misalnya. Misalnya sekarang kita dah nak solat duha. Maka antara bangkit daripada tidur sementara nak sampai pukul 10 ni kita ada ingat, ada yakin bahawasanya kita ada berhadas. Bukan maknanya kita ada berhadas, ada kencing masalah dan juga kita ada ambil wuduk. Tapi dua-dua tu berlaku selepas pada kita bangkit daripada tidur. Kedua-dua tu berlaku selepas pada kita bangkit daripada tidur. Bukan berlaku selepas pada solat. Berlaku selepas pada kita tidur. Jadi maknanya, jadi sekarangnya kita yakin kedua-dua. Kita ingat katanya pagi ni lepas kita ada qada hajat. Dan juganya kita ada ambil wuduk. Tapi ambil wuduk dahulu ke, qada hajat dahulu ke, itu kita tak pasti. Tak tahu, tak ingat. Maka caranya kita kena undur balik kepada belum pada kedua tu. Belum pada kedua tu, belum pada yakin, belum pada kita berhadas, belum pada berhadas dan kita mengambil wuduk tu, belum pada tu kita dalam keadaan mana. Maka ingat balik, ialah kita tidur. Kalau tidur tu berhadas, maka kita ambil lawan bagi dia. Ambil lawan bagi dia ialah, lawan berhadasnya ialah suci. Maknanya sekarang kita suci. Nak solat duha tu terus solatlah, tak payah ambil wuduk. Begitu. Tengok, dia katanya maka jika adalah dahulu daripada keduanya berhadas. Sebab kita tidur. Maka jika ada dahulu daripada keduanya, tuhur yang yakin, berhadas yang yakin tu, belum pada tu kita berhadas. Maka sekarang ia suci, bersuci. Maka sekarang tu kita bersuci sebab kita ambil lawan. Maka sekarang kita bersuci. Yani berwuduk. Yani sekarang kita ada wuduk. Jadi hukum kata kita sekarang tu ada wuduk, sama ada kita ni beradat ia tajdidkan wuduk atau tiada.
Tak kira orang ni adat dia orang ni adat dia biasaan dia tajdid wuduk ataunya tak pernah tajdid wuduk, tak kira. Maka lawan bagi dia nya kita ambil. Ialah sekarang kita ada wuduk. Kenapa hukum katanya sekarang kita ada wuduk? Kerana bahwasanya ia kerana bahwasanya ia bersuci. Rajuk di situ. Kerana bahwasanya ia bersuci. Kerana bahwasanya ia bersuci. Yakin, itulah yang yakin. Kerana bahwasanya bersuci itu ia yakin, itulah yang yakin. Dan syak pada yang mengakatkan dia. Dan syak pada yang mengakat, itu tulisan begitu ya. Dan syak pada yang mengakatkan dia kan bersuci. Ini syak pada membatal, pada perkara yang membatalkan wuduk. Jadi maknanya yang yakin, apa dia yakin? Yakin tu suci. Yang syaknya ialah yang disyak tu ialah batal. Maka yakin dengan syak dikuat, dimenangkan yakin. Dengan sebab syak tidak boleh menghilangkan hukum yakin. Jadi maknanya sekarang kita masuk dalam kata kita yakin bersuci dan kita syak pada yang membatal, yang mengakatkan suci itu. Maka dan asalnya, asal tiada yang mengakat. Mengikut kaedah asal, al-aslu al-adamu. Asal tidak. Mengikut kaedahnya al-aslu al-adamu. Asal tidak ada. Tidak ada perkara yang membatalkan wuduk. Mengikut di sini. Dan asal tiada yang mengakatkan dia kan bersuci. Jadi maknanya sebab itulah jadi hukumnya kita sekarang ada wuduk. Begitu. Jadi masalahnya apabila yakin kedua-dua. Masalahnya kita yakin dengan kedua-dua. Kita yakin dengan berhadas, kita yakin dengan ambil wuduk. Tapi masalahnya tak tahu yang mana. Tak tahu yang mana yang dahulu. Apabila tak tahu yang mana yang dahulu, maka kaedahnya kita ambil lawan bagi sebelum pada kedua. Bukan ambil betul-betul ambil yang sebelum kedua tu ambil lawan bagi dia. Maka sekiranya belum pada kedua-dua tu kita berhadas. Kita yakin kata kita berhadas. Maknanya kita sekarang ialah kita ada wuduk. Kita ada wuduk. Dengan sebabnya di sini yang kita syaknya ialah perkara ada membatalkan wuduk. Perkara itu yang syak. Adapun yang yakinnya ialah kita bersuci. Kita ada wuduk. Maka apabila berhimpun yakin dengan syak mesti dimenangkan akan yakin. Lagi pulanya dia katanya kerana bahwasanya bersuci itu ia yakin, itulah yang yakin, maknanya begitu. Dan syak pada yang mengakat, syak pada yang mengakat. Jadi maknanya kita ada wuduk yakin, kemudian syak pada ada benda yang mengakatkan wuduk, mana membatalkan wuduk lah. Maka asalnya kira kata asal ada ke tak ada. Asal keadaannya tidak ada. Maka dia banyak kaedah-kaedah tu dikembali kepada asal. Al-aslu al-adamu. Asal tak ada. Jadi maknanya kita yakin kata kita ada wuduk. Tapi syak batal ke tak batal. Tapi syak batal tak batal.
Maka apabila syak tu jadi tilik pada asal, asalnya tidak ada benda yang membatalkan wuduk. Kenapa boleh begitu? Sebab asal semuanya, semua bendanya daripada tak ada. Asal segala perkaranya daripada tak ada. Makhluk ni lah. Segala benda baru ni asalnya daripada tak ada. Daripada tak ada. Sebab tu jadi maknanya kita yakin bersuci jadi syak pada berhadas. Berhadas ke tidak? Berhadas ke tidak? Kalau begitu asalnya tak ada. Jadi maknanya kita yakin ada wuduk. Jadi kita syak. Ada yang membatalkan wuduk ke tiada? Ada dengan tak ada. Ada dengan tak ada. Ada yang membatalkan wuduk dan tak ada yang membatalkan wuduk. Ada yang membatalkan wuduk dan syak satu laginya. Sebab syak dia dua-dua belah. Sama berat. Jadi maknanya syak pada ada yang membatalkan wuduk dan syak juga pada tiada yang membatalkan wuduk. Ada dengan tiada, mana yang asal? Ada dengan tiada, mana yang asal? Asalnya ialah tiada. Kalau begitu, tidak ada yang membatalkan wuduk. Tidak ada yang membatalkan wuduk, maknanya sekarang kita ada. Maka sekarang kita ada. Jadi maknanya dia mengikut kaedah al-aslu al-adamu. Asal tidak ada. Artinya kaedah satu lagi, apa dia? Al-aslu baqa'u syai' ala ma kana 'alaih. Al-aslu baqa'u syai' ala ma kana 'alaihi. Al-aslu bermula asal tu ialah baqa'u syai', kekal sesuatu, ala ma kana 'alaihi. Di atas kelakuan yang ada di atasnya. Jadi kita asal kita ada wuduk, kan? Apabila kita katanya kita yakin kata kita ni ada wuduk, maknanya asal kita ada wuduk lah. Dengan sebab kita yakin kata kita ada wuduk, maknanya asal kita ada wuduk. Maka kaedahnya al-aslu asal ialah baqa'u syai', kekal sesuatu di atas yang adanya. Mana asal kita ada wuduk, makanya sekarang kita ada wuduk juga. Lepas tu yang disyaki itu tidak dimeraihkan dengan dia sebab dia tak kuat. Begitu. Jadi maknanya kita yakin katanya kita ada wuduk, cumanya syak pada yang membatal. Syak pada yang membatal. Yang membatal tu syak, ini yang yakin kalau tilik pada ada ke tak ada, jawabnya tidak ada. Jadi rupanya masalahnya kita tidur. Kita tidur, selepas pada tidur tu antara tidur nak sampai sekarang tu ialah ada berlaku dua perkara. Jadi selepas pada bangkit tidur dan waktu sekarangnya, jam sekarangnya ada berlaku dua perkara dengan secara yakin. Ialah berhadas pun ada berlaku, mengambil wuduk pun ada berlaku. Tetapi kita tak tahu yang mana yang dulu. Kalau kita tahu katanya yang dahulu tu yang dahulu tu ialah yang berlaku dahulu tu kita mengambil wuduk. Maknanya yang kedua kita batal. Maknanya sekarang kita batal. Kalau kita tahu katanya yang dahulu tu kita batal wuduk, maknanya yang kedua kita ambil wuduk, maknanya sekarang kita ada wuduk. Tetapi masalah sekarangnya kita tak tahu yang mana yang dulu sebab tak ingat. Terlupa. Maka dengan sebab terlupa itulah tak tahu nak buat keputusannya, maka kita balik kepada sebelum pada kedua. Balik kepada sebelum kedua tu ialah kita keadaan mana. Maka ingat balik katanya belum pada kedua tu kita tidur. Tidur yang membatalkan wuduk, maknanya belum pada keduanya kita tidak ada wuduk. Maka keadaannya ambil lawan dia. Lawan dianya ialah maknanya suci. Maknanya ambil lawan tu untuk jadi sekarang. Maknanya sekarang kita suci.
Sekarang kita suci. Sebab boleh jadi lepas pada bakit tidur, kita kencing. Lepas pada kita kencing, kita ambil wuduk. Kita ambil wuduk. Maka terus sampai sekarang. Jadi rupanya begitu. Hmm. Habis di situ. Kemudian, atau tiada. Atau tiada. Apa dia? Atau ada ia berwuduk. Jadi maknanya kita ingat balik bahawasanya belum pada kedua tu kita yang ada wuduk. Maka ia sekarang berhadas. Tapi dia sekarang berhadas, jika beradat ia tajdid wuduk. Kalau dia tu adat mutajdidkan wuduk. Kerana bahasanya ia berhadas tu yakin. Itulah yang yakin. Ada. Kerana bahasanya ia seorang tu, ia yakin akan hadas. Dan syak pada yang mengakatkan dia, yang menghilangkan dia akan hadas. Dan asalnya tiada mengakatkan dia. Bersalahan jika tiada ia beradat membaharukan wuduk, mentajdidkan wuduk, maka diambil akan umpamanya iaitu berwuduk jua. Kerana jikalau diambil lawan jadi dua tuhur, yakni dua wuduk berturut-turut, maka yang demikian itu, yang demikian tiada ada adatnya. Tiada adatnya yang demikian. Maka ditanggungkan sekarang tuhurnya itu kemudian daripadanya. Bersalahan orang yang beradat tajdid wuduk. Maka diambil ia akan lawan, iaitu sekarang berhadas. Tengok. Atau ada ia berwuduk. Ini masalah belum pada kedua-dua tu dia ingat kata dia ada wuduk. Masalahnya begini. Selepas pada solat subuh. Selepas pada solat subuh. Memang lepas solat tu kita ada wuduk. Kemudian lepas pada solat subuh tu kita katanya kita tak tidur lah. Kita tak ada tidur. Kita tak ada tidur. Kemudian lepas pada solat subuh maka lalu masa sekarang dah pukul 9 masalah. Sekarang dah pukul 9, pukul 10 masalah. Kita nak solat duha. Kita nak solat duha. Maka apabila kita nak solat duha tu, maka datang ingat dalam hati katanya, lepas pada solat subuh tu kita ada kencing. Dan juganya kita ada ambil wuduk. Gitu. Jadi ada kedua lah. Itu maknanya yakin kedua-dua. Jadi maknanya apabila pukul 9, pukul 10 tu kita nak solat duha. Apabila kita nak solat duha tu ingat katanya selepas pada solat subuh ni kita ada kencing dan juga kita ada ambil wuduk. Tapi nak jadi masalahnya yang mana yang dahulu. Yang mana yang dahulu. Kencing dahulu ke ambil wuduk dahulu. Di situ. Maka apabila tak tahu yang mana yang dahulu,
maka kita kena cari ingat belum pada kedua tu apa kita. Kita dalam keadaan mana. Belum pada kedua tu, kita ingat katanya belum pada kedua tu kita habis solat subuh. Kemudian nak hukum macam mana pula di sini? Tengok dia katanya atau ada ia berwuduk. Sebab kita baru habis solat subuh. Maka ia sekarang berhadas. Maka ia sekarang berhadas. Tapi sekarang ia berhadas ni jika beradat ia tajdid wuduk. Maknanya kalau kita hukum kata sekarang dia ni orang yang berhadas. Sebab kita tilik kepada adat dianya ialah dia orang yang biasanya mentajdidkan wuduk. Kerana bahwasanya ia seorang itu yakin akan hadas. Yakin ia akan hadas. Dan syak ia pada yang mengakatkan dia kan hadas. Raja di situ. Dan syak pada yang mengakatkan dia kan hadas. Dan asalnya, jadi maknanya yakin berhadas. Syak pada yang mengakatkan hadas. Mana yang mengakat tu mana ambil wuduk lah. Maka asalnya tiada yang mengakatkan dia kan berhadas. Asalnya tiada yang mengakatkan dia kan berhadas. Asalnya tak ada perkara yang mengakatkan hadas, mana tidak ada ambil wuduk lah. Begitu. Ini masalah kalau dia beradatnya ialah mentajdidkan wuduk. Jadi rupanya begini. Rupanya jadi maknanya jam sekarangnya pukul 10 pagi. Jam sekarangnya pukul 10 pagi. Kita nak solat duha. Apabila kita nak solat duha, maka kena cari ingatlah kita ada wuduk ke kita tidak ada wuduk sebab kita nak solat duha. Maka apabila kita cari ingat, maka ingat katanya lepas pada solat subuh tu kita ada kencing dan juga kita ada ambil wuduk. Ada juga ingat katanya kita ada kencing. Ingat juga katanya kita ada ambil wuduk. Tapi tak tahu mana yang dahulu. Kencing belum pada ambil wuduk ke ambil wuduk tu berlaku dahulu daripada kencing. Tak tahu di situ. Maka apabila tak tahu di situ, kita ingat balik belum pada kedua tu. Belum pada kedua, dua yang tak tahu kata yang mana dahulu tu, apa dia? Maka ingat-ingat balik, belum pada kedua tu maknanya kita habis solat subuh. Maknanya habis solat subuh tu maknanya kita ada wuduk. Kita ada wuduk. Maka apabila begitu, maka sekarang macam mana kita? Maka kena ingat balik maknanya kita itu adat kita tajdid wuduk ke tidak.
adat kita mutajdidkan wuduk ke tidak. Kita ingat gitu. Jadi maknanya cuba kita tulis. Kita tulis. Jadi habis solat subuh, kita ada wuduk. Jadi kita tulis begini untuk nak bagi nampak. Kita solat subuh, solat fajar, solat subuh. Lepas tu antara solat subuh dengan jam pukul 9 pagi. Jadi antara solat subuh dengan pukul 9 atau 10 pun, 11 pun katalah. Pukul 9 pagi. Maka antara solat subuh dengan pukul 9 pagi kita nak solat duha tu ada berlaku dua perkara. Berhadas dan bersuci. Ada berlaku dua perkara, berhadas dan bersuci. Bersuci itu maknanya ambil wuduk. Bersuci artinya berwuduk. Sama. Jadi maknanya kita ingat balik. Jadi maknanya kita habis solat subuh. Lalu oleh masa sekarang dah jam 9 pagi. Nak solat duha. Apabila nak solat duha, kita ada yakin kedua-dua. Jadi kita ingat jelas-jelas katanya lepas pada solat subuh tu kita ada kencing. Dan juga kita ada ambil wuduk. Tetapi yang mana yang dulu? Berhadas dulu ke atau berwuduk dahulu? Maka di sini masalah, jadi maknanya apabila kita ingat balik kepada belum pada kedua tu, ialah kita habis solat subuh. Jadi habis solat subuh tu kita ada wuduk. Jadi maknanya ketika solat subuh tu kita ada wuduk lah. Tulis begitu ya. Kita solat subuh tu kita ada wuduk. Gitu. Jadi maknanya ketika solat subuh kita ada wuduk. Kemudian antara solat subuh dengan pukul 9 tu ada berhadas, ada mengambil wuduk. Kemudian tengok pula. Kita ni orang yang beradat mentajdidkan wuduk ke tidak kita ni? Kita ni orang yang adat kitanya, kebiasaan kitanya orang yang mentajdidkan wuduk ke tidak? Tahu masing-masing lah situ. Tapi memang kita boleh jawab katanya, setengah orang tu beradat, setengah orang tu tak beradat. Tak pernah pun mentajdidkan wuduk. Setengah orang tu biasanya dia tajdid wuduk walaupun maknanya, tapi tak mesti selalu. Mana ada pernah buatlah 2-3 kali mentajdid wuduk walaupun sekali dah jadi. Jadi kita slow-slow jadi maknanya kalau kita adat kitanya tidak mentajdidkan wuduk. Kita nak bagi faham cara kita dulu. Nanti kita rajak balik kepada kitab.
Ha. Kalau kita, jadi maknanya dua di situ. Kita ni orang yang adat, dia ni orang yang beradat mentajdidkan wuduk, atanya tidak beradat mentajdid wuduk. Tapi maksudnya beradat tak beradat tu dalam kitab tu dia kata walaupun pernah mentajdidkan wuduk satu kali sekalipun. Maknanya biasa, ada pernah mentajdidkan wuduk. Walaupun satu kali sekalipun. Maka kaedahnya tajdidkan wuduk. Kalau tajdidkan wuduk. Tajdidkan wuduk tu nak tanya bila? Biasanya kita nak tajdidkan wuduk tu bila? Apabila kita berhadas. Dimaksud dengan tajdid wuduk di sini. Maknanya biasanya orang nak ambil wuduk lepas bila? Lepas pada berhadas. Lepas pada berhadas. Lepas pada berhadas dia ambil wuduk walaupun tak nak solat sekali pun. Begitu. Jadi kalau dia ni orang yang kalau dia ni orang yang mana? Yang adatnya mentajdidkan wuduk. Tengok, dia kata dalam kitab atau ada ia berwuduk. Sebab dia mana belum pada kedua tu dia berwuduk sebab dia dalam solat subuh. Maka sekarang ia berhadas. Lawan kan? Lawan. Maka sekarang pukul 9 pagi ni. Ketika dia nak solat duha ni. Maka sekarang dia berhadas. Tapi kerana nak hukum kata dia sekarang dia berhadas jika beradat ia mutajdidkan wuduk. Jika jika beradat ia tajdidkan wuduk. Jika beradat ia tajdidkan wuduk. Kalau adat dianya biasanya dia mentajdidkan wuduk. Kerana bahwasanya ia yakin akan berhadas. Kerana bahwasanya ia yakin akan berhadas. Dia yakin kata dia tu berhadas dan syak ia pada yang mengakatkan dia kan berhadas. Jika beradat ia tajdidkan wuduk. Kerana bahwasanya ia ia seorang yakin akan berhadas. Dia yakin kata dia tu berhadas. Sebab berhadas tu ialah lawan bagi ada wuduk ketika dia solat subuh. Dia yakin kata dia tu berhadas dan syak
Iya, pada yang mengakad. Dan syak ia pada yang mengakadkan dia kan berhadas. Ah, dan asalnya tiada yang mengakad. Nak cari wajah dia. Kenapa boleh katanya kalau kita beradat mentajdidkan wuduk, kalau kita beradat mentajdidkan wuduk, maknanya kita sekarang tu ialah berhadas. Lepas tu dia katanya maka bersalahan orang yang ada salah baca patut. Sebenarnya apa dia katanya maka ia sekarang berhadas jika beradat ia tajdid wuduk. Kerana bahwasanya ia yakin akan hadas dan syak pada yang mengakadkan dia. Dan asalnya tiada yang mengakadkan dia. Bersalahan jika tiada ia beradat membaharukan wuduk. Kalau dia tu adat dia tiada mengakadkan wuduk, tiada mutajdidkan wuduk, maka sekarangnya dia ada wuduk. Jadi masalahnya begini dulu, kita nanti nak jelas balik esok. Jadi masalahnya di sini dia dengan sebab dia tilik kepada bahawasanya sebelum pada kedua tu kita ingat katanya kita ada wuduk. Masalah ingat kata dia ni ada wuduk, maka kena tengok pula dia beradat mutajdidkan wuduk ke tidak. Kalau katanya adat dianya ialah mutajdidkan wuduk, maka sekarang dia berhadas. Tetapi kalau dia ni tidak beradat mutajdidkan wuduk, maknanya sekarang dia tu ada tu suci. Tengok, dia katanya bersalan jika ia beradat membarukan wuduk, maka dia ambil akan umpamanya, iaitu tak ada ambil lawan, ambil yang pertama, ambil yang umpama, iaitu berwuduk jua. Kerana jikalau ambil lawannya jadi dua tahur, yakni dua wuduk berturut-turut. Jadi beginilah dulu. Jadi dua kelakuan. Lepas tu kita tengok kalau tajdid wuduk. Adat tajdid wuduk. Kalau adat tajdid wuduk, maknanya sekarang dia berhadas. Ambil lawan. Kalau tiada tajdid wuduk, tiada adat tajdid wuduk, hukumnya ambil umpama belum pada kedua. Ialah ada wuduk. Nanti kita ulang balik. Pada katanya atau ada ia berwuduk, maka sekarang ia berhadas. Kita ulang balik situ ya. Tapi tulislah dulu. Jadi rupanya masalah lepas pada solat subuh dan sekarang jam 9. Antara solat subuh dengan jam 9 tu ada berhadas dan ada berwuduk. Maka maka mesti rajak balik kepada belum pada kedua.
Maka sekiranya kalau adat kita ni mutajdidkan wudu, maka kita ambil lawan. Kalau adat tiada mutajdidkan wudu, maka kita ambil umpamu. Begitu. Tengok. Lepas tu, sebab apakah ambil lawan pada masalah adat pada adat mutajdidkan wudu, sebab apakah ambil umpamu pada masalah tiada mutajdid wudu. Itu nanti tengok lagi, tengok sekali lagi. Kita akhir di situ. Atau ada ia berwudu. Kita akhir di situ. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. اللهم إنا نستدعوك كما قرأناه وما قصناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Bang. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.